Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Untuk edisi 7 Mac 2023, bersama-sama saya, Ivan Toh. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Stabil, dasar kerajaan perpaduan yang jelas, faktor utama AWS melabur di Malaysia. Bank diminta benarkan moratorium untuk peminjam terjejas banjir. Kestabilan politik dan dasar ekonomi kerajaan perpaduan yang jelas antara faktor utama Amazon Web Services AWS memuktamadkan pelaburan bernilai tinggi di Malaysia. Jelas Perdana Menteri rundingan pelaburan bersama AWS telah bermula sejak tahun 2019, namun syarikat gergasi digital itu hanya bersetuju untuk melabur ketika pentadbiran kerajaan perpaduan. Ini perundingan itu sejak 2019, Disember 2019 dimulakan rundingan dan diteruskan, dan Amazon menunggu sehingga mereka percaya kepada satu pentadbiran politik yang stabil dengan dasar dan arahan yang jelas, dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka menghubungi kami dan menyatakan kerana politik yang stabil dan dasar ekonomi yang jelas menyebabkan Amazon memilih Malaysia sebagai pangkalan mereka. Jelas Perdana Menteri lagi fokus seterusnya tertumpu kepada usaha mempermudah dan mempercepat proses kemasukan pelabur. Kaedah baharu bagi tujuan itu akan segera dikenal pasti. Bagaimanapun beliau menegaskan aspek ketelusan dan pematuhan terhadap peraturan tetap jadi keutamaan. Perdana Menteri turut memaklumkan pelaburan digital bernilai lebih 25 bilion ringgit oleh AWS telah makin kemasukan beberapa pelabur baharu dari luar negara. Buktinya beberapa syarikat dari Singapura dan Filipina telah menyuarakan komitmen untuk melabur dalam industri sampingan AWS. Memilih Malaysia bermakna menambah keyakinan dan akan memangkin kemasukan beberapa pelabur baru dari barat dan timur. Kita juga memanfaatkan pemudah untuk diperkasa dan dipercepatkan supaya iklim pelaburan itu tidak tertakluk pada satu, tetapi diperluaskan terutama dalam bidang pendigitalan dan teknologi maklumat yang dianggap sebagai pendekatan baru. Pelaburan AWS juga bakal mewujudkan puluhan ribu pekerjaan berpengetahuan tinggi, juga membuka peluang kepada perniagaan tempatan untuk terus berinovasi dan berkembang di peringkat global. Seterusnya, mempercepat transformasi digital dan teknologi ekonomi Malaysia. Maybank dan CIMB memberi moratorium pinjaman selama 6 bulan kepada penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Perdana Menteri berharap kemudahan itu dapat meringankan beban individu terkesan bencana itu. Dan jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim pihaknya telah menghubungi beberapa lagi bank bagi meminta mereka melaksana inisiatif sama. Kerajaan negeri Johor supaya berikan moratorium bagi peminjam supaya dapat melambatkan bayaran kerana keadaan yang terdesak. Setakat ini Maybank CIMB telah bersetuju untuk memberi moratorium 6 bulan, dan dengan langkah ini hari ini, semalam dan hari ini kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih.
Perdana Menteri turut memaklumkan kos pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB berjaya diturunkan menggunakan tender terhad berbanding rundingan terus yang diguna pakai sebelum ini. Perdana Menteri juga sekali lagi memberi jaminan pelaksanaan projek itu akan disegerakan. Dengan peruntukan yang ditetapkan, saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dan dalam belanjawan saya telah umumkan projek ini termasuk jambatan banjir di Johor dan Sungai Megolok Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ini pasal apa? Dan kita minta segerakan. Projek tempatan banjir itu projek mendesak. Tetapi kaedahnya jangan rundingan terus kerana kos meningkat. Jadi kita kata kita guna proses tender terhad tapi percepatkan proses itu. Itu saja. Dan bila kita gunakan tender terhad, kos itu terus menurun. Jadi sebab itu kita Perkembangan banjir, lebih 42,000 penduduk terjejas banjir masih berlindung di 238 pusat pemindahan sementara. Segamat yang sebelum ini menjadi daerah paling terkesan banjir kini beralih ke fasa pasca banjir berikutan air semakin surut dan tiada lagi hujan. Dan untuk perkembangan di sana, kita akan bersama Muhammad Sharifuddin Arsad. Silakan Sharif. Ivan dan Farhatul, untuk perkembangan banjir di daerah Segamat. Di daerah Segamat kini sudah menuju ke pasca banjir di mana air sudah semakin surut dan sudah ramai mangsa yang terjejas banjir sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ketika ini hanya tinggal 35 sahaja lagi pusat pemindahan banjir yang masih lagi aktif melibatkan 2,158 individu. Berikutan cuaca yang semakin baik. Jadi dalam merencanakan atau menguruskan bencana banjir ini, kita bercakap pasal agensi kerajaan yang banyak membantu mangsa-mangsa banjir sama ada yang terkesan teruk ataupun tidak. Salah satu agensi yang memainkan peranan sangat penting ialah Jabatan Penerangan yang berperanan untuk menyalurkan sebarang maklumat daripada awal hinggalah ke hari ini. Jadi untuk bercakap mengenai itu, kita bersama dengan Pegawai Penerangan Daerah Segamat, Cik Muhammad Nur Sufian Abdul Manaf untuk bercerita bagaimanakah pengurusan bencana banjir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik Tuan, kalau kita tengok daripada banjir yang melanda daerah Segamat kali ini agak teruk, apakah peranan jabatan Tuan ketika banjir dan juga pasca banjir ini? Baik, terima kasih Syarif. Jadi untuk makluman pendengar di sana, kami Jabatan Penerangan maupun di daerah Segamat atau seluruh Malaysia, peranan utama kami adalah merujuk kepada arahan daripada Majlis Keselamatan Negara bilangan 20, ya, yang mana arahan ini telah termaktub di dalam MKN 20 dan ianya juga berpunca daripada arahan oleh pihak pegawai daerah Segamat yang mana beliau juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Segamat untuk memberikan arahan kepada kami dalam menjalankan tugas. Dan sememangnya tugas kita agak getir bersama dengan masyarakat dan juga bersama dengan mangsa-mangsa banjir. Jadi di Segamat kami bersama dengan pegawai daerah iaitu Encik Tuan Muhammad Masni Wakiman, dan selain pada pegawai daerah, kami juga akan melaporkan segala kejadian kepada Pengarah Penerangan Negeri Johor iaitu Encik Naim Fahmi bin Tajuddin. Baik Tuan, adakah sebarang kesukaran ataupun cabaran dalam menyalurkan maklumat berkaitan banjir ini, terutamanya kita tegaskan kepada berita palsu? Ya. Okey, sememangnya adalah. Okey, jadi untuk makluman kami memanglah menerima pelbagai pihak yang sentiasa memohon untuk kami menyalurkan maklumat, dan untuk makluman semua yang ada di luar sana, sememangnya pada hari pertama kejadian banjir di daerah Segamat, rakan-rakan saya yang berada di belakang ni yang sedang membuat hebahan kepada masyarakat untuk memaklumkan tentang bencana yang akan berlaku, dan mereka sendiri
sendiri antara cabaran rakan-rakan saya sendiri terperangkap di dalam banjir, namun alhamdulillah mereka dapat keluar dengan selamat, dan seterusnya kami akan membuat bahan dari masa ke semasa. Dan dari segi berita palsu, kita memang mendapat arahan daripada pengurusi bencana memastikan agar berita-berita palsu ini dapat ditangani, terutamanya melaporkan perkara yang tidak sepatutnya dilaporkan. Dan pada dunia kini mangsa yang mempunyai telefon pun menghantar berita di mana berada di tempat-tempat yang agak susah. Dan sebenarnya pada masa kini pun masih lagi ada yang tular yang mengatakan mereka masih terkandar. Sebenarnya pada hari pertama pasukan penyelamat, misi penyelamat telah pun mengeluarkan mangsa-mangsa ini, dan mereka telah selamat dibawa ke pusat pemindahan sementara. Dan kita mohonlah kepada masyarakat di luar sana tidak menyebarkan berita palsu, kerana ini akan memudaratkan rakan-rakan kita ataupun mangsa-mangsa banjir yang sentiasa berada di dalam keadaan kesusahan semasa mereka menjadi mangsa banjir. Dan sememangnya anggota penyelamat di daerah Segamat alhamdulillah sangat proaktif, yang mana diketuai oleh pihak OSPD PDRM bersama dengan Angkatan Tentera, anggota pertahanan awam dan juga bomba yang sentiasa bergerak walaupun dalam keadaan malam. Mereka masih tetap keluar untuk mengambil mangsa-mangsa yang terperangkap. Dan walaupun berlaku juga keadaan di mana anggota penyelamat pun sendiri berada dalam kesusahan, bot mereka terbalik, namun alhamdulillah semuanya selamat dan mangsa dapat dikeluarkan dengan selamat. Baik, saya kira itu saja dulu perkongsian kita di daerah Segamat ini. Kita kembali kepada Ivan dan Farhatul di Angkasa Puteri. Syarif, terima kasih. Ya, keadaan di Segamat semakin reda, berbeza pula keadaan ataupun situasi di Batu Pahat kerana banjir masih membimbangkan. Ya, Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ia berikutan pergerakan air dari kawasan tinggi yang dijangka melimpah di kawasan rendah. Polis meningkatkan amaran kepada penduduk terjejas untuk bersiap siaga berikutan fenomena banjir termenung yang dijangka berlaku terutama di lokasi rendah. Amaran waspada ditingkatkan meskipun keadaan cuaca di beberapa kawasan dilaporkan baik sejak semalam. Sementara itu, katanya 3 buah helikopter dibekalkan PDRM dan JBPM bagi memperkasa operasi menyelamat. %50 daripada keseluruhan RM99 bilion perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2023 diperuntukkan kepada Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Selain peruntukan, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan turut menyediakan perancangan ekonomi untuk membantu rakyat terutama kelompok miskin tegar. Bagaimanapun, beliau memaklumkan sambutan terhadap program dilaksanakan Kerajaan Persekutuan daripada rakyat di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang masih rendah. Kerajaan negeri tersebut diminta bekerjasama untuk meningkatkan jumlah peserta. Sebab itu saya sebut, sila baca dahulu seperti yang dibentangkan di dalam buku belanjawan. Kerana pada masa kita memperuntukkan sehingga 50% daripada pembelanjaan pembangunan asas kerajaan kepada negeri-negeri ini, yang sepatutnya saya harapkan daripada ahli-ahli parlimen, daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada negeri-negeri ini, ialah menyambut usaha kerajaan untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ini.
Dan bagi membincangkan solusi terbaik membasmi kemiskinan, satu mesyuarat khas akan dilaksana kementeriannya bersama pemimpin 20 daerah termiskin seluruh negara. Program Jualan Rahmah akan diperluas ke semua 222 kawasan parlimen seluruh negara sebanyak 4 kali seminggu. Inisiatif bermula 11 Januari lalu berjaya membantu pengguna kelompok B40 dan miskin tegar berjimat hingga RM100 sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sesi libat urus akan diadakan bersama ahli-ahli parlimen bagi menentukan lokasi sesuai bagi pengajuran program berkenaan. KPNK melalui pegawai-pegawai kita akan pastikan kalau nak sewa kemah mungkin kos ya. Jadi kita gunakan bangunan-bangunan kerajaan, balai-balai raya, jabat-jabat penghulu, tu boleh kita gunalah untuk kita pastikan rakyat boleh datang dan kita boleh buat jualan rahmah itu. Pelaksanaan Jualan Rahmah menggunakan peruntukan RM100 juta daripada Belanjawan 2023. Selepas kejayaan inisiatif itu, kementeriannya mempertimbang cadangan bagi mewujudkan Pasar Raya Rahmah yang menjual barangan mampu milik. Kajian bagi meningkatkan kadar kompaun terhadap pihak terbabit kes kebocoran data peribadi sedang dilaksana. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching menyifatkan kadar kompaun sedia ada tidak setimpal dengan kesalahan dilakukan. Memandangkan bahawa denda yang dikenakan ataupun kompaun yang dikenakan oleh JPTP setakat ini tidak seimbang denganlah kesalahan. Jadi memang salah satu usaha di bawah KKD sekarang adalah kita sedang meneliti dan juga mengkaji semula hukuman denda di bawah Akta 709 itu supaya kompaun ataupun denda yang boleh kita kenakan terhadap kes-kes kebocoran data peribadi itu bolehlah ditingkatkan lagi supaya kesedaran dan juga tanggungjawab diletakkan di atas syarikat-syarikat dan agensi-agensi terlibat adalah lebih berat dan juga besar. Tahun lalu, 50 kes kebocoran data peribadi direkodkan meningkat 22 kes berbanding tahun sebelumnya. Manakala untuk 2 bulan pertama tahun ini, 49 kes direkodkan. Setakat ini, 13 kes telah dikenakan kompaun. Sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan membuat pelaburan berskala besar dalam projek pembinaan Ibu Negara Baharu Indonesia iaitu Nusantara. Perdana Menteri berkata antara syarikat itu ialah Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Pelaburan tersebut dijangka bakal memberi limpahan manfaat kepada rakyat dan negara terutama di Sarawak. 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum kepada saya di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Turut diteliti usaha mewujudkan kerjasama membabitkan universiti, belia, badan Islam, NGO dan kerajaan negeri di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 akan diumumkan pada suku ketiga tahun ini. Ia menetapkan hala tuju pembangunan perindustrian bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi. Selaras pelan tersebut, insentif pelaburan akan disuktur semula ke arah
kadar cukai berasaskan hasil, antaranya mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi dan industri baharu. Untuk mendapatkan pelaburan tambahan yang betul, kita harus ada beberapa langkah baru, termasuk menambah baik dasar-dasar semasa dan mempercepatkan proses yang disebut ease of doing business, kerana masih lagi lambat proses kelulusan yang berlaku di negara kita. Keduanya, melaksanakan pendekatan berfokus dan memberdayakan ekosistem. Dan ketiga, perkongsian pintar. Berikutnya, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas FTA. 70% daripada pelaburan dalam negeri ini dari luar itu sebenarnya bergantung kepada kelicinan Kementerian Perundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan juga FTA. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK sedang membangunkan pelan tindakan biojisim kebangsaan yang dijangka siap Julai depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, ia meliputi sektor perdagangan, pertanian, penternakan, perikanan dan perhutanan yang dijangka siap pada Julai ini. My aspiration is to have a sustainable circular economy within these sectors by the systematic use and processing of biomass into high-value added products, which can generate additional income to the industry as a whole. One of the high-impact projects that will be embarked by MPOB within the 12th Malaysia Plan will be the production of lignocellulose from biomass that can be utilized in various sectors such as food, pharmaceutical and cosmetic industries. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian persidangan dan pameran minyak sawit dan laurik POC 2023 di Ibu Negara. Majlis Pembangunan Wilayah Pantai Timur ECERDC menyasarkan 9.5 bilion ringgit pelaburan committed ke Pahang tahun ini. Sasaran tersebut meningkat lebih 40% daripada pelaburan committed yang dijangka sebanyak 5.5 bilion ringgit tahun lepas. Dan antara pelaburan berpotensi termasuk sektor pembuatan, perniagaan tani, pelancongan, minyak, gas dan petrokimia. Ini berikutan sektor itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat Pahang. Hari ini Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan dan penyelarasan ICC ECER Pahang di Putrajaya. Beliau optimis ECERDC akan mengekalkan momentum dan meningkatkan promosi pelaburan untuk menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke negeri itu. Fitch Solution menyemak turun unjuran defisit fiskal Malaysia kepada 4.9% berbanding 5.3% berikutan penyatuan fiskal yang dijangka berlaku lebih pantas. Menerusi laporan prospeknya, firma pendarafan itu telah menyemak turun unjuran defisit belanjawan 2023. Ia berikutan jumlah belanjaan kerajaan tahun ini dijangka berkurang 2.3% kepada 386.1 bilion ringgit selari pengumuman Perdana Menteri 24 Februari lalu. Kadar penyatuan fiskal yang lebih pantas juga menjadikan jangkaan jumlah hutang kerajaan sebagai sebahagian KDNK akan mencecah 60.7% pada 2023 berbanding jangkaan sebelum ini sebanyak 63.4%. Senario itu memberi petunjuk bahawa peningkatan daripada jangkaan disemak semula sebanyak 59.6% daripada KDNK pada tahun 2022. Bagaimanapun, nisbahnya jauh di bawah had hutang berkanun yang disemak sebanyak 65%. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang.
RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kerajaan perpaduan pimpinannya akan kekal bertahan sehingga ke akhir penggal pentadbirannya. Keyakinan itu disuarakan beliau bagi mengulas kenyataan negatif Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hari Awang. Dia tegas Perdana Menteri sudah menjadi tanggungjawab kerajaan perpaduan hari ini untuk melaksanakan fungsinya sebaik mungkin bagi membawa perubahan kepada negara. Ia dapat dicapai melalui pelaksanaan urusan pentadbiran kerajaan dengan mengamalkan prinsip tata kelola yang baik. The duty of this government, this administration, whatever is being said by the past president, regardless, I'm confident that this coalition will survive until the end of its term. More than just a political rhetoric, I'm giving a strong message to Malaysia that we have to chart a different course. We must do this and affect this change, which is extremely necessary to save this country from the mess that we have been in. Beliau berucap pada sesi interaksi Perdana Menteri bersama ketua-ketua perwakilan diplomatik Malaysia secara maya di Putrajaya. Program bertemakan diplomasi dalam dunia global dari lensa Malaysia Madani itu disertai 106 wakil pejabat perwakilan diplomatik Malaysia dari seluruh dunia. Perdana Menteri secara prinsipnya bersetuju menyediakan peruntukan sama kepada semua wakil rakyat tanpa mengira blok. Bagaimanapun, rundingan mengenainya perlu dilaksana terlebih dahulu. Saya cadangkan ada proses rundingan dan kita cari kaedah pada prinsipnya Yang Maharau dan Bertuah, saya tidak menolak prinsip memberi peruntukan yang kepada pembangkang seperti mana yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Dan itu pendirian saya daripada dulu. Tetapi proses rundingan belum berlaku. Yang ada proses permusuhan. Jadi saya usulkan mula proses rundingan dan saya akan tugaskan Ketua WIP dan Menteri berkenaan berunding dan kita putuskan. Kalau cepat selesai, cepat lulus. Kalau selesai esok, lusa kita boleh. Tiada keperluan untuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan pilihan raya kecil PRK bagi mengisi kekosongan luar jangka 4 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang. Setiausaha SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak memaklumkan 4 kerusi Dun berkenaan Seberang Jaya, Sungai Aceh, Bertam dan Teluk Bahang. SPR telah menerima pemakluman daripada Speaker Dun Pulau Pinang, Datuk Loh Chu Kiang melalui surat semalam berhubung status kekosongan luar jangka 4 kerusi Dun terbabit. Berdasarkan pemakluman tersebut dan mengambil kira proviso di bawah fasa 5 perkara 19 Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, tiada keperluan untuk SPR mengadakan pilihan raya bagi mengisi kekosongan luar jangka memandangkan Dun negeri itu akan terbubar dalam tempoh kurang dari 2 tahun. Sidang Dun Pulau Pinang semalam meluluskan usul bagi mengisytiharkan pengosongan 4 kerusi ahli Dewan Undangan Negeri Adun berkenaan. Baik, berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Nazri Fahmi, silakan. Amukan Harimau Selatan di Paroi. Parade Blues dan Dokman di London.
kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Skuad wanita bawah 20 tahun negara sudah bersedia untuk menggalas cabaran dalam kempen kelaikan Piala Asia Wanita B20 2024 dengan berhadapan tuan rumah Kemboja pada aksi pertama kumpulan G di Phnom Penh Jumaat ini. Misi mereka itu turut disemangatkan dengan kata-kata semangat daripada Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' S. Sivasundram, yang meluangkan masa bertemu kesemua pemain hari ini. Menurut kenyataan FAM, kehadiran Dato' Sivasundram adalah sebagai tanda sokongan terhadap misi skuad B20 negara mengharumkan nama Malaysia di bumi Kemboja. Selain Kemboja, skuad negara turut diundi bersama Myanmar yang akan dihadapi pada aksi terakhir Ahad ini. Berdasarkan format kejohanan, 8 juara kumpulan akan ke pusingan kedua yang bakal berlangsung pada 3 hingga 11 Jun depan. 4 daripada 8 pasukan terbaik pula itu akan meraih slot ke final di Uzbekistan pada tahun hadapan. Skuad Melayu Tigers B20 bakal berlepas ke Phnom Penh, Kemboja esok. Anak buah Cameron Ng itu sebelum ini telah pun merekodkan kemenangan 3-0 ke atas Mongolia dalam aksi persahabatan di Ceras pada Khamis lepas. 3 gol berkenaan dijadikan oleh Nur Farisha Hanim, Nur Najwa Irdinia dan Erika Panisi Afandi. Aksi Liga Super juara 9 kali Johor Darul Takzim JDT seakan-akan memberi amaran kepada pencabar lain bahawa tiada istilah main-main dalam misi mereka memberi rekod kejuaraan ke-10 berturut-turut pada musim ini. Ia selepas skuad Al-Masran itu mengamuk dalam kenduri besar di Sentuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan semalam dengan meratah Negeri Sembilan FC 7-0. Kemenangan itu menyaksikan JDT merampas takhta Liga daripada Sabah menerusi perbezaan jaringan selepas kedua-duanya terikat 9 mata daripada 3 perlawanan. Dalam aksi tersebut, JDT lebih banyak mendominasi permainan dengan melancarkan serangan bertali arus ke atas NSFC. Tonggak penyerang Fernando Forestieri memulakan pesta gol pada minit ke-21 sebelum seorang lagi air tambatan Diogo Luis Santo menambah duka tuan rumah menerusi gol pada minit ke-41. Belum sempat NSFC memperkemaskan permainan di babak kedua, JDT terus merobek gawang mereka menerusi penalti Forestieri pada minit ke-49 sebelum pemain paling bernilai musim lalu Arif Aiman Muhammad Hanafi meledak gol keempat pada minit ke-52. Seperti harimau yang terluka, JDT terus meratah anak buah Dewan tanpa belas kasihan. Pemain pertahanan Kobing Ong menambah 2 lagi gol pada minit ke-67 dan 88, manakala perancang baharu Enrique Dos Santos turut mencetak nama sebagai penjaring di minit ke-74. Ini kemenangan terbesar JDT di bawah era ketua juarati baharu dari Argentina Esteban Solari. Skuad Harimau Selatan juga kini memimpin saingan Liga Super dengan rekod bersih 3 perlawanan. Sementara itu, perlawanan di Stadium Negeri Sarawak turut menyaksikan Sabah FC mengekalkan rekod bersih dalam 3 perlawanan. Skuad Sampara itu menjadi pencabar terdekat JDT selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Kuching City FC. Turun dengan formasi 3-4-3, Sabah bermula cemerlang apabila membuka jaringan menerusi pemain import dari Indonesia, Sadir Ramdhani pada minit ke-24 yang memudahkan gerakan dari kiri padang yang dimulakan kapten pasukan Park Tae-soo dari Korea Selatan pada minit ke-24. Namun penyerang Kuching City FC Abu Kamara mencirikan penyokong tuan rumah apabila menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama. Bersama babak kedua, anak buah Dato' Ong Kin Swee terus mengasak ke kubu Kuching City FC. Usaha itu berjaya apabila pemain tengah Telmo Kastanhiria mengesahkan kemenangan Sabah pada minit ke-58. Kemenangan itu menyaksikan Sabah mengumpul 9 mata dan menduduki tangga kedua Liga di belakang JDT berdasarkan perbezaan jaringan. Manakala Kuching City FC pula mengalami kekalahan kedua dan berada di tangga ke-8 dengan 3 mata. Susulan kekalahan besar 7-0 di tangan Johor Darul Takzim, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan, K. Devon mengakui faktor keletihan menjadi punca utama anak buahnya lunyai di laman sendiri. Menurutnya, tahap kecergasan serta stamina pemain terutamanya tonggak import mula terkesan akibat impak daripada mengharungi 3 perlawanan Liga Super dalam masa 9 hari. Ball tu adalah bilik dia. Tambah K. Devon, situasi itu memberi kesan terhadap pergerakan pemain di atas padang sekaligus membantutkan strategi skuad Jang ketika bertahan dan menyerang kubu JDT. Ransik Izan
berjaya untuk dipintas Hong Wan. Kita main dengan 2 import. Casagrande sampai sini 3 hari sebelum first game. Lepas tu dia tak fit dan dia telah cuba bermain untuk 3 game dalam 9 hari. So satu keadaan sukar untuk dia. Dan hari ini kalau kita tengok serangan kita pun tidak efektif. So kalau bila serangan kita pun tidak efektif, kita bertahan berapa lama kita boleh bertahan. So kita tak ada balance dalam hari ini dalam attacking dan defending. So saya rasa bukan Gulun saja, terutamanya kita perlu mempertingkatkan physical conditioning pasukan kita, di mana pemain-pemain yang lewat masuk, iaitu pemain import yang masuk, perlu berada dalam tahap kecergasan yang baik. Ini kekalahan pertama NSFC dalam 3 perlawanan sekaligus berada di tangga ke-12 Liga dengan 2 mata. Selepas seri 2 kali, misi memburu kemenangan sulung diteruskan dengan menentang KL City FC di Ceras Sabtu ini. Jadi pemisah. Sementara itu, pengendali JDT Esteban Solari meluahkan rasa bangga dengan prestasi pemainnya yang mencatat kemenangan besar sekaligus meletakkan juara bertahan itu mendahului carta Liga Super setakat ini. Beliau berkata fokus utamanya adalah memastikan para pemain mempamerkan kualiti permainan yang lebih baik dalam setiap perlawanan. All the players knew that today was an important win for us. And I think the team every game is developing better, is associating better between the players, and we are getting a good place at the end of the games. We are enjoying sometimes. Selepas ini JDT akan melayang kunjungan Kelantan FC bagi aksi keempat di Stadium Sultan Ibrahim petang Sabtu. Akrobatik yang cukup baik dilakukan. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saudara muslimin dan muslimat telah pun masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Kita balik pula ke perkembangan sukan olahraga. Ratu lempar cakra negara Queenie Ting Kun Nii berhasrat untuk melakar sejarah menjadi atlet wanita pertama Malaysia meraih pingat emas pada Sukan SEA 2023 di Kemboja pada bulan Mei depan. Namun atlet kelahiran Sarawak itu perlu memecahkan dominasi atlet Thailand iaitu Surinat Insayeng yang merakuk emas Sukan SEA sejak 2011 selain pengalamannya beraksi di pentas Sukan Olimpik Rio 2016 dan juga Sukan Olimpik Tokyo 2020. Pada edisi 2021 di Hanoi, Mei tahun lalu, Queenie ditewaskan dengan perbezaan 0.73 meter kepada Subendrat yang memenangi pingat emas dengan 53.09 meter. Bagaimanapun, catatan Queenie itu masih diiktiraf sebagai rekod baharu kebangsaan yang kemudian diperbaharuinya dengan lemparan sejauh 52.77 meter pada kejuaraan Grand Final IPT Disember lalu. Atlet berusia 25 tahun itu berkata dia meletakkan sasaran minimum 55 meter pada Sukan SEA Kemboja 5 Mei nanti sebelum meningkatkan sasarannya kepada 58 meter bagi Sukan Asia Hangzhou, China 23 September depan. Mengikut prestasi semasa Subendrat yang merupakan pemegang rekod kebangsaan Thailand dengan lemparan 61.97 meter yang dilakukan pada Julai 2018 di Republik Czech mencatatkan 54.78 meter pada terbuka Thailand hujung November lepas. Kejuaraan Golf Amat Pro-Am Tun Ahmad Sarji 2023. Seramai 96 pemain termasuk 24 pemain profesional negara mintai kejuaraan anjuran Persatuan Profesional Golf Malaysia PGM di Saujana Golf and Country Club itu. Pengurus besar PGM Nik Mustafa Nik Muhammad berkata pertandingan yang menggunakan format kumpulan itu turut menampilkan seorang pemain profesional dan 3 pemain amatur bagi merebut kejuaraan musim ini. Bila ada Pro-Am tu bolehlah orang kata mereka bermain dan bolehlah dapat tip-tip dari pro tu lah.
Dan untuk profesional kita pula, kesempatan mereka untuk bermain dengan amateur lah, sebab selalu dia orang duk main dengan pro lah juga, sebab competition tu untuk profesional kan. Jadi Pro-Am ni people look forward to it lah. Antara pemain profesional yang mengambil bahagian ialah pemenang pingat emas Sukan C Hanoi, Ervin Chang, Paul San Weng, Richard Pan, Heng dan juga Galvin Kendall Green. Hadiah utama dimenangi pasukan Paul San dan 3 amatur dari Sime Darby Property, iaitu Datuk Insinyur Muhammad Sohimin, Muhammad Al-Yidin, Stephen Tan dan Tang Ailim. Menjerang aksi Liga Juara-Juara Eropah awal pagi esok, Chelsea akan turun melayan Borussia Dortmund dengan misi bangkit daripada defisit gol dalam pertemuan kedua pusingan 16 terakhir di Stamford Bridge. Skuad kendalian Graham Potter itu sebelum ini tewas tipis 1-0 pada aksi pertama di gelanggang lawan pada bulan lalu. Pertemuan awal pagi esok penting buat Chelsea dalam usaha mengembalikan semula keyakinan susulan prestasi hamba di bawah era Potter musim ini. Potter yang membimbing The Blues sejak September tahun lalu berdepan tekanan tinggi selepas pasukannya mencatat beberapa kekalahan serta seri. Namun tekanan itu kembali reda apabila anak buahnya menamatkan badi dengan kejayaan 1-0 ke atas Leeds United dalam saingan Liga Sabtu lepas. Pemilik klub dari Amerika Syarikat Todd Boehly telah membelanjakan hampir 300 juta pound Januari lalu bagi memperkuatkan pasukan yang pernah bergelar juara Eropah pada 2021. Namun usaha itu masih belum berhasil selepas Chelsea hanya mampu menjaringkan 24 gol dalam 25 perlawanan. Dalam pada itu, Borussia Dortmund pula enggan bergantung sepenuhnya dengan kelebihan 1 gol yang dimiliki apabila berdepan Chelsea di London esok. Skuad kendalian Edin Terzic itu berada dalam keyakinan yang tinggi selepas memenangi 10 perlawanan berturut-turut dalam kejohanan kompetitif musim ini. Namun, Dortmund sedar ia memerlukan sesuatu yang lebih daripada keyakinan apabila turun memburu kemenangan ke atas mana-mana kelab dari England di London. Kelab dari Jerman itu dalam prestasi terbaik apabila terikat 49 mata dengan pendahulu Bundesliga Bayern Munich musim ini. Ini pula berita buruk buat pasukan Paris Saint-Germain yang kehilangan khidmat penyerang Brazil Neymar sehingga hujung musim ini akibat kecederaan. Kelab gergasi Perancis itu mengesahkan Neymar akan menjalani pembedahan ke atas ligamen buku lalinya sekaligus memaksanya berehat sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Neymar yang menjaringkan 13 gol dan 11 bantuan jaringan dalam saingan Ligue 1 musim ini tidak beraksi selepas mengalami kecederaan ketika PSG menewaskan Lille 4-3 bulan lalu. Bintang Brazil itu juga terpaksa direhatkan dalam 2 perlawanan terakhir kelabnya. PSG berkata pembedahan ke atas kecederaan Neymar akan dilakukan di Doha, Qatar. Ketika ini PSG masih menghendali carta Ligue 1 dengan 8 mata mengatasi pencabar terdekat Olympique de Marseille. Mereka yang diperkuatkan dengan kehadiran Lionel Messi dan Sergio Ramos akan berdepan Bayern Munich pada aksi kedua pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Khamis ini. Sukan tenis mimpi ngeri Novak Djokovic yang berkeras enggan mengambil vaksin COVID-19 kembali menghantuinya selepas permintaan khasnya untuk mintai kejohanan Indian Wells tidak diluluskan kerajaan Amerika Syarikat. Justru pihak pengajuan memutuskan untuk menyingkirkan namanya dalam senarai undian kejohanan yang bermula hari ini. Djokovic merupakan antara atlet berprofil tinggi yang enggan mengambil vaksin virus COVID-19. Pemain sensasi Serbia itu telah mengemukakan permohonan khas kepada kerajaan Amerika pada bulan lalu bagi kebenaran menyertai saingan ATP Masters di Indian Wells dan Miami. Bagaimanapun permohonannya itu ditolak kerana Amerika Syarikat masih terikat dengan polisi melarang individu asing tidak divaksin daripada memasuki negara mereka. Situasi itu menyaksikan Djokovic terlepas peluang untuk memenangi gelaran ke-6-nya di Indian Wells dan juga terbuka Miami. Juara 22 kejuaraan Grand Slam itu pernah dilarang beraksi di terbuka Australia dan terbuka Amerika Syarikat atas sebab yang sama tahun lepas. Edisi Sukan 7 Mac 2023 berakhir di sini. Untuk perkembangan seterusnya kembali semula bersama Fahato dan Ivan. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara.
saksikan juga secara pensterima langsung di RTM Klik. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023. Eksklusif hanya di RTM. Penyaluran dana kemanusiaan berskala besar Malaysia ke Turkiye bukti keagrapan kedua-dua negara terutama ketika mendepani cabaran semasa. Perdana Menteri berkata ini merupakan sumbangan kecil meringankan beban negara berkenaan setelah dilanda bencana gempa bumi Februari lalu. Turkiye juga telah menyumbangkan 100 juta ringgit kepada syarikat-syarikat Malaysia di negara ketika krisis COVID-19. Setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara yang teruskan khidmat dengan cemerlang, dan kepada Putrajaya dan APM, sambutan ini sebagai pengiktirafan kepada saudara, dan kepada Duta Besar Turkiye, dia sahabat. Setengah orang tanya, ada yang kritik saya, dia kata kenapa bagi banyak sangat dengan Turkiye? Sebenarnya tak banyak, kita bagi kecil. Semasa kita hadapi masalah awal, masa COVID dan juga ekonomi menurun, banyak pelabur kita di Turki. Dan pada masa itu Presiden Tayyip Erdogan dan kerajaan Turki membantu kita cecah 900 juta ringgit untuk menyelamatkan syarikat-syarikat kita. Jadi persahabatan kita negara dua sahabat, dan tentunya saya sebagai memang sahabat peribadi dengan Presiden Tayyip Erdogan, jadi kita tentunya memanfaatkan. Jadi jangan kita, bila orang keadaan susah, dia ringankan, yang kecil, dan tak mungkin selesai kerana saya tanya yang meninggal dunia, terkesan, dana untuk membangunkan itu ratusan bilion ringgit diperlukan. Jadi kita semuanya berikan sumbangan kecil untuk meringankan. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Pertahanan Awam tahun 2023 dan jamuan makan tengah hari bersama-sama pasukan penyelamat Misi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Malaysia ke Turkiye di Parlimen. Perdana Menteri berkata kerajaan tidak akan melupakan jasa, khidmat dan pengorbanan yang dicurahkan anggota pasukan mencari dan menyelamat negara yang menyertai misi tersebut. Rang undang-undang memberi kuasa kepada Presiden mengharamkan TikTok diluluskan Kongres. Juga Australia naikkan lagi OPR ke tahap tertinggi dalam tempoh lebih sedekad. Paparannya dalam rangkuman dunia. Kongres Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang bertujuan memberikan Presiden kuasa untuk mengharamkan TikTok dan aplikasi yang boleh mengundang risiko keselamatan. Susulan itu, White House akan meneliti RUU terbabit sebelum mengambil tindakan susulan. RUU itu dikemuka selepas wakil rakyat khawatir dengan isu keselamatan membabitkan China. Bank Pusat Australia menaikkan kadar dasar semalaman OPR kepada 3.6%. Kenaikan 25 mata asas itu merupakan tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Ia juga merupakan kenaikan ke-10 berturut-turut. Menurut Kabinornya, Philip Lowe, kenaikan tidak dapat dielak susulan inflasi. Beliau menjangkakan beberapa lagi siri kenaikan menanti para peminjam bank. Korea Selatan mengumumkan pemberian pampasan kepada mangsa yang menjadi buruh paksa ketika Perang Jepun. Perkara terbabit disambut baik Jepun dan Amerika Syarikat. Namun, kumpulan mangsa terlibat tidak berpuas hati dengan pengumuman itu. Mereka mendakwa bukan pampasan daripada kerajaan yang ditagih. Sebaliknya, mereka mahu permohonan maaf daripada Jepun dan menggesa pampasan dibayar syarikat dari negara matahari terbit. Pengembara dari 11 negara termasuk Malaysia dicadang dibenar masuk ke Rusia tanpa visa. Turut tersenarai Haiti, Zambia, Meksiko dan beberapa negara Arab. Menurut Timbalan Menteri Luar Rusia, Yevgeny Inavov, pihaknya sedang menyediakan draft perjanjian antara kerajaan. Perkembangan mengenai kesepakatan itu akan diumum dari semasa ke semasa.
minoriti, golongan etnik ringgit, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Masih bersama berita perdana, 62 penerbangan tambahan untuk 11 laluan dengan tambang tetap disediakan AirAsia sempena Aidilfitri nanti. Tempahan dibuka sehingga hujung bulan depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, tawaran melibatkan laluan antara Kuala Lumpur, Johor, Sabah dan Sarawak. Sarawak ada 4 lokasi, ada 4 lapangan terbang iaitu Kuching, Sibu, Bintulu dan Biri. Manakala untuk Sabah ada 3, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Dan jumlah kerusi yang tambahan ini ialah 11,400. 11,400 extra seats. Okey, seperti yang dinyatakan, di antara Kuala Lumpur, Johor Bahru ke Sarawak ialah RM199 satu hala. Manakala untuk KL Johor Bahru ke Sabah ialah RM249 sehala. Travel period ialah di antara 19 ke 21 April, iaitu 3 hari sebelum raya, sebelum 1 Syawal, dan 28 hingga 30 iaitu seminggu selepas hari raya. Inisiatif dilaksana bagi mengelak pengguna terbeban dengan harga tambang tinggi ketika musim perayaan. Mengangkat tema Berkat Ramadan, 25 program baharu akan disiarkan di saluran TV RTM sepanjang Ramadan tahun ini. Manakala bagi radio, lebih 130 program bakal diterbitkan dan disiarkan di 34 stesen radio. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata pengisian program lebih kepada konsep masyarakat madani yang bertamadun serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Platform media sosial seperti TikTok dan Facebook akan digunakan sepenuhnya bagi mempromosi program berkenaan. Saya rasa platform yang ada sekarang di televisyen dan juga di radio memang kita gunakan untuk bukan sahaja untuk promosi program-program Ramadan tapi juga Syawal nanti. Jadi kita akan menggunakan semua program-program yang sedia ada ya untuk menentukan penonton kita akan mendapat akan sentiasa mendapat informasi yang diperlukan tentang program-program itu, dan saya rasa kita juga akan menggunakan platform media-media sosial kita yang sedia ada kerana kita kita punya followers sangat ramai di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan menggunakan media-media sosial kita untuk menyampaikan informasi tentang program-program Ramadan. Beliau menyatakannya pada majlis apresiasi bersama media sempena program khas Ramadan RTM 2023 di Angkasa Puri Kota Media. Tindakan kawal selia dipertimbang dikenakan ke atas pihak Awesome Broadcasting Siam Berhad susulan kemungkinan pelanggaran Seksyen 36 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, operasi penyiaran stesen televisyen harus selari peraturan dan syarat lesen ditetapkan. MCMC juga menegaskan pihaknya memandang serius pematuhan peraturan lesen individu pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan. Kegagalan berbuat demikian merupakan kesalahan serius dan boleh dikenakan tindakan. 21 Februari lepas, MCMC dilapor membuka kertas siasatan terhadap saluran Awesome TV susulan laporan berita yang mendakwa kononnya bilangan penjawat awam bakal dikurangkan. Lebih 70% aset dan dana 1MDB berjaya diperoleh setakat ini dan peratusan itu melibatkan nilai lebih 28 bilion ringgit. Duit yang hilang sebenarnya 42 bilion. Jadi kalau kita tengok dapat pemulangan lebih kurang dekat 29 bilion sekarang ni.
Jadi that 30% is the balance yang we try to recover as much as possible. Pengesanan aset ni masih lagi diteruskan dan tidak akan dihentikan. Ada lagi beberapa tempat di negara-negara luar di mana usaha pihak SPRM terutama sekali untuk mengesan aset-aset ini. Baik, ini kami kongsikan insiden yang berlaku ketika menonton perlawanan bola sepak di stadium. Ya, kita saksikan segmen hashtag. Tentunya pengalaman menonton perlawanan bola sepak secara langsung lebih memujakan berbanding menontonnya di televisyen. Namun lain pula yang terjadi kepada penonton ini, sedang dia berseronok menonton rakan-rakannya bermain, tiba-tiba bola ditendang salah seorang rakannya tepat mengenai mukanya hingga menyebabkan dia tumbang. Ini pula aksi burung hantu menggoyangkan kepala sambil mengikut rentak lagu yang dimainkan tuannya menarik perhatian ramai. Di sebalik sifat misterinya, sang pemburu malam ini masih tahu untuk berhibur. Persembahan artis jalanan seperti pemuzik, pelukis dan badut sering menjadi tarikan utama orang ramai. Persembahan unik dan memukau artis ini agak unik dan berbeza berbanding yang biasa kita tonton. Menggunakan kombinasi gerak tari dan kemahiran melentingkan badan sebagai nadi persembahan, dia jelas membuatkan kita melihat tubuhnya kelihatan amat ringan bak kapas ditiup angin. Berita perdana 7 Mac 2023 berakhir di sini. Saksikan naratif khas merealisasi kebitaraan pendidikan negara selepas ini. Ya, Sahidi RTM, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.